Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamzi bin Omar, selaku Presiden Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Saya menghidapi masalah penglihatan sejak umur 17 tahun, berpuncakan glaukoma. Semasa umur saya 17 tahun itu, saya masih lagi di alam persekolahan. Saya tidak dapat lagi mengikut pendidikan secara normal. Saya terpaksa masuk dalam kategori OKU penglihatan. Saya terpaksa merestart secara pendidikan saya tu dari mula supaya belajar braille untuk memahami bentuk braille itu sendiri. Tapi saya punya jari itu tidak berapa sensitif untuk memahami belajar braille itu. Terpaksa saya mencari kaedah yang sewajarnya lah. Itu bagi saya dari segi pendidikan lah yang mestinya cabaran dan sosial juga. Saya Muhammad Izan Safri bin Radat, selaku Timbalan Presiden Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ataupun ringkasnya BNAB. Saya mengalami masalah penglihatan sejak lahir yang mana berpunca daripada premature of retina disebabkan saya lahir tidak cukup bulan. Ianya menyebabkan mata di sebelah kiri saya tidak berkembang seperti biasa dan urat di sebelah kiri tidak ikut berkembang, dan mata di sebelah kiri saya tanpa penglihatan ataupun totally blind, dan saya cuma mengharapkan mata di sebelah kanan yang pada masa ini lebih kurang 30 ke 40% saja yang berfungsi. Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, ringkasnya BNAB, ia adalah salah satu persatuan kebajikan yang khusus untuk OKU penglihatan di negara Brunei Darussalam. Persatuan ini juga di bawah naungan Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya. Persatuan ini objektifnya ialah menyebarkan pencegahan dan rawatan kesihatan khusus untuk OKU penglihatan dan menaik taraf kehidupan OKU penglihatan itu dari segi pendidikan, pekerjaan dan sosial, dan menyebarkan maklumat tentang hak-hak kesesamaan, sama rata dan bantuan yang telah disalurkan oleh pihak kerajaan khusus untuk OKU penglihatan di negara Brunei Darussalam. United Nations CRPD, Convention on the Rights of Persons with Disability, ia adalah salah satu convention yang secara menyeluruh untuk setiap negara. Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali sudah meratify UNCRPD. Dalam CRPD ini meliputi keseluruhan tentang hak-hak equality, tentang OKU keseluruhannya, tidak terkecuali OKU penglihatan. Dalam UNCRPD ini ia dah melibatkan tentang pendidikan, sosial, employment dan politik. Kalau mengikuti statistik secara menyeluruh, ini berdasarkan atau daripada banci penduduk yang tahun 2021, seramai 7,000 lebih lah, 7,000 lebih yang telah terkena OKU, orang kelainan upaya secara keseluruhan. Tongkat putih merupakan salah satu alat bantu yang mana ianya adalah khusus bagi OKU penglihatan itu bergerak dengan sendiri ataupun hidup secara berdikari, yang katanya independen. Fungsinya untuk penunjuk arah, artinya untuk mengetahui apa yang ada di hadapan. Tongkat putih ini digunakan dikira di mana lah tuah, dengan adanya infrastruktur yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Anda kira di kawasan bandar, anda dikira di kawasan tempat riadah dan sebagainya. Ianya memudahkan OKU penglihatan itu untuk bergerak dengan tanpa dibantu oleh orang lain. Tongkat putih sebenarnya ia berwarna putih dan ianya bermacam-macam jenis. Yang perbezaannya selalunya di bahagian bawah tongkat putih. Ada yang ikut kesesuaian masing-masing. Ada yang suka yang roda di bawahnya, ada yang bulat, ada yang macam pensel. Jadi itu tergantung kepada OKU penglihatan itu sendiri macam mana tongkat yang diorang mau. Ada juga tongkat putih yang jenis berlipat, ada juga yang macamnya kata ni macam stick drum, jadi ia ditarik saja. Itu tergantung kepada seseorang individu tu macam mana tongkat yang ia mau.
Antara cabaran yang kami hadapi adalah contohnya kalau kami menghadiri sesuatu seminar ataupun mesyuarat, kadang-kadang ada ditunjukkan kan tu slide show. Jadi walaupun seorang itu ada tongkat putih, tapi slide show tu yang memerlukan seseorang itu untuk melihat apa yang ada di dalam slide show. Jadi kadang-kadang, bukan ni kadang-kadang lah, selalunya benda tu slide show kah, minit mesyuarat kah, yang dikongsikan awal kepada OKU tu yang hadir mesyuarat ataupun seminar. Jadi ianya menyebabkan OKU tu macam rasa ketinggalan apa yang berlaku di dalam mesyuarat itu. Dan cabaran selanjutnya adalah dari segi kenderaan. Walaupun seorang itu ada tongkat putih, tapi disebabkan belum ada kenderaan yang dapat memandu dengan sendiri. Jadi ia masih memerlukan penglihatan. Alhamdulillah, Global sudah menyediakan salah satu apps yang berguna untuk orang ramai seperti Be My Eyes untuk membantu OKU penglihatan. So macam Be My Eyes satu, programnya ni kita ni boleh meminta bantuan daripada orang luar untuk berjalan secara persendirian tanpa perlu ada pendamping untuk mendangani berjalanlah dengan sendirinya. Pihak persatuan sendiri mengharapkan penggunaan tongkat putih ini ada jalan khusus untuk OKU penglihatan itu yang dipanggil tactile. So adanya tactile ini di negara Brunei Darussalam, so ia boleh membantu golongan OKU penglihatan bergerak secara bersendirian tanpa ada pengiring. And then ia boleh juga membantu dari segi hidup sosial secara keseluruhan. Walaupun zaman global, teknologi canggih, tactile ni lagi mendekatkan OKU penglihatan itu berjalan secara bersendirian tanpa ada pendamping. Orang ramai belum faham tentang keperluan tongkat putih ni, khususnya untuk siapa ya digunakan tongkat putih ni. Pasal orang dah tahu yang tongkat putih ni adalah salah satu simbol OKU penglihatan itu untuk bergerak secara bebas. Memandangkan di negara kita ni belum lagi ada jalan-jalan khusus untuk OKU penglihatan. So OKU penglihatan itu sendiri tidak menggunakan tongkat putih. Mereka lebih selesa menggunakan pendamping ataupun pengiring untuk berjalan ke mana-mana. So seharusnya tactile ni kalau ia diwujudkan, so mungkin orang lebih faham tentang tongkat putih itu sendiri. Pasal tongkat tactile ni ia menyambung perjalanan itu dari routing ke routing. Ya seharusnya adalah diwujudkan di negara kita ni. Kalau melihat kami berjalan di tempat awam menggunakan pengiring, itu tu stigma orang ramai, kenapa mesti diorang itu berpegang tangan. Kadang-kadang pengiring lelaki dengan lelaki. Jadi itu merupakan salah satu itulah yang kami hadapi. Ada juga kalanya kalau contoh kami berjalan bertiga ataupun adalah ada bersama pengiring, orang ramai lebih bertanya kepada pengiring itu. Walhal kami ada di sana dan kami cuma mengalami masalah penglihatan dan kami boleh masih mendengar dan juga kita ni boleh berkomunikasi secara terus ataupun direct conversation. Dan juga ada yang kalau macam arah majlis-majlis, orang kan bersalam dia kata, so ia bersalam dan kami sebagai OKU penglihatan memang dah nampak lah tu cakap-cakap yang mengatakan kami itu tidak menegur orang, kami itu seorang yang boleh dikatakan sombong. Tapi walhal kami dah nampak, kami dah tahu. Seperti yang kita ni tahu, di bangunan-bangunan di negara kita ni ada sudah terdapat lift
yang mempunyai huruf-huruf braille dan juga ada yang bersuara ataupun ada voice command. Walau bagaimanapun, lift itu terletak sebenarnya di tempat yang jauh sedikit daripada pintu masuk, dan dari pintu masuk menuju ke lift itu tiada infrastruktur ataupun tactile footpath yang membolehkan seseorang OKU itu bergerak dengan sendiri menuju ke lift berkenaan. Harap di masa akan datang ianya akan dapat dipertingkatkan untuk membantu seorang OKU itu dan kita ini juga bagi mencapai wawasan negara 2035. Secara tidak langsung, kami sebagai OKU dapat menyampaikan kesedaran kepada orang ramai, kepada yang bertanya itu, bahawa masalah penglihatan ini merupakan isu yang penting dan isu kesihatan utama global antarabangsa. Nama saya Nurfatin Amirah binti Haji Masri. Saya merupakan ahli kumpulan Pathfinders dan juga ahli jawatan kuasa Projek Bridge the Gap. Saya juga merupakan seorang jurutera daripada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Saya mempunyai masalah penglihatan dari Damir. Saya lahir rasa sudah cukup bulan lah. Projek Bridge the Gap ini adalah merupakan hasil buah fikiran di antara kumpulan Pathfinders yang merupakan peserta YEP 8 dan juga Persatuan Brunei Darussalam National Association of the Blind. Tujuan utama projek ini adalah merapatkan jurang yang sedia ada di antara golongan masalah penglihatan dan juga golongan masyarakat awam. Tujuan lain bagi projek Bridge the Gap ini adalah untuk mencapai kerjasama yang lebih baik dan pemahaman yang lebih efektif di antara golongan masyarakat awam dan golongan masalah penglihatan. Di dalam program ini, kami mengadakan bengkel selama 2 hari dan di antara model-model yang kami berikan di dalam program ini adalah seperti komunikasi efektif, lawatan sambil belajar dan juga team building. Peserta-peserta program ini adalah terdiri daripada penuntut-penuntut School of Hospitality and Tourism daripada Institusi Pendidikan Teknikal Brunei. Setelah 2 hari mengikuti projek Bridge the Gap, saya merasa lebih memahami cabaran dan keperluan yang dihadapi oleh golongan orang kurang penglihatan. Pengalaman ini membantu saya menghargai pentingnya penggunaan tongkat putih dalam membantu kehidupan mereka sehari-hari. Dengan adanya program ini akan membantu untuk menyebarkan kesedaran kepada masyarakat tentang golongan OKU penglihatan ini. Objektif utama projek ini
adalah untuk memperkasa golongan masalah penglihatan dan mengukuhkan hubungan dengan mereka. Dan juga kami ingin meningkatkan inklusiviti golongan masalah penglihatan ini ke dalam golongan masyarakat awam. Matlamat utama projek ini adalah untuk membentuk masyarakat inklusif di mana visi tiada batasan. Nasihat saya kepada masyarakat di luar sana ialah supaya jangan sesekali menghalang atau mengganggu laluan mereka kerana itu menyebabkan visual mereka terganggu. Nasihat saya kepada masyarakat di luar adalah untuk selalu menghormati dan mendukung golongan orang kurang penglihatan, bercakap dengan sopan dan jelas, memberikan bantuan jika diperlukan tetapi selalu meminta izin terlebih dahulu dan tidak menganggap mereka tidak mampu melakukan sesuatu tanpa memberikan kesempatan kepada mereka. Penting juga untuk menyedari bahawa setiap individu orang kurang penglihatan memiliki keperluan dan keutamaan yang berlainan. Jadi sangat penting untuk mendengarkan dan menghormati keperluan mereka. Pihak persatuan menyediakan program-program dan aktiviti khusus untuk ahli-ahli persatuan yang terkena masalah penglihatan. Tapi cara diorang untuk mendaftar, untuk cara diorang belajar penggunaan peralatan OKU penglihatan, mereka ni hendaklah mesti didaftarkan dulu sebagai ahli persatuan yang disahkan oleh doktor-doktor pakar yang diorang ni ada masalah penglihatan. So, dalam program dan aktiviti kami ada menyediakan untuk orientasi dan mobiliti, untuk penggunaan tongkat putih dan peralatan-peralatan yang lain khusus untuk OKU penglihatan itu. Dengan adanya tongkat putih, ianya menjadikan seseorang OKU itu lebih mandiri ataupun independen kan. Jadi ia tidak akan rasa payah untuknya berjalan di persekitaran itulah. Pada tahun 2014 dan 2016 pihak persatuan telah mengadakan charity program berunsurkan larian amal bersempena tongkat putih, dan pada 2018 kami telah mengadakan Dining in the Dark yang berkonsepkan Hari Penglihatan Sedunia dan tongkat putih juga. So di sana kami memberitahu kepada orang ramai tentang penggunaan tongkat putih dan kehidupan seharian OKU penglihatan itu sendiri, macam mana cara-cara kami menghidup seharian. Alhamdulillah saya sendiri telah memberi kesedaran tentang penggunaan tongkat putih semasa Hari Kebangsaan pada tiap tahun dan Hari Keputeraan ke Bawah Duli, sama-sama memahami tentang tongkat putih itu. So semasa Hari Keputeraan ke Bawah Duli itu saya sendiri memberi penerangan sedikit tentang tongkat putih itu kepada ke Bawah Duli. So alhamdulillah, itu kebanggaan saya sendirilah dan pihak persatuan keseluruhannya tentang OKU penglihatan itu sendiri. Saya membagi taklimat sedikit tentang tongkat putih itu. Apa yang saya harapkan kepada orang ramai sekiranya terjumpa OKU penglihatan yang menggunakan tongkat putih, kalau dia berjalan secara berseorangan itu bolehlah untuk menolong OKU penglihatan itu ataupun belajar untuk memahami OKU penglihatan itu sendiri dari segi kehidupan orang, macam mana untuk lebih menyeluruh penggunaan tongkat itu. Adakah tempat itu bersesuaian ataupun tidak? Sedangkan banyak-banyak tempat awam ada banyak longkang maupun step yang bertingkat. So di sana sudah tidak berapa sesuai untuk OKU penglihatan itu berjalan secara bersendirian. Dan kepada orang ramai di luar sana, siapa sajalah yang berkelainan upaya, saya harapkan agar mereka tu
jangan disisihkan. Jadi bawa diorang ini keluar, sokong diorang ini untuk diorang ini sama-sama mencapai juga apa yang diperlukan oleh individu berkenaan. Dan kepada OKU di luar sana, jangan malu ketadi sebagai OKU. Ketadi mesti ingat apa yang kena ambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang diberikan, ada kelebihan yang diberikan arah ketadi. Cuma ketadi saja untuk mencari apa kelebihan berkenaan. Apa yang saya harapkan, menangkan negara tani ada wawasan 2035 yang mana tani akan mencuba melahirkan kehidupan yang lebih berkualiti. So saya mengharapkan kepada pihak berkepentingan dapatlah melibatkan OKU untuk membuat decision maker dalam apa-apa saja polisi yang berkaitan, dan saya mengharapkan pihak berkepentingan juga lebih menyantuni KU keseluruhan tentang hak-hak kami di negara Brunei.